Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast BTZ. Alhamdulillah, episod kali ini dibawakan kepada anda oleh teman-teman kami daripada Hartanah Bros. 15 tahun di dalam industri hartanah, one stop solution untuk semua urusan rumah lah, kira jual ke, beli ke, sewa ke, apa ke semua, insyaAllah. Hubungi mereka di talian mereka, begitu juga di social media mereka. Hartanah Bros, your property matters. Alhamdulillah, siapa semua okey? Satu napas Apa ni? Satu napas all the Training way. lama. Macam lapas akad. Oh yo. Ni rendang semua dah tolong. Abang tahu ni. Saya je lah, okey. Alhamdulillah. Apa tau dia, tak tahu dia macam kita semangat nak raya, bila raya tiba-tiba all out lah. I think macam raya kita terperanjat sikit lah. Of course. I mean partly also dah 2 tahun kita tak jalan sini sana. So I think banyak jugalah rasa macam, even myself, I pun macam suddenly rasa 5 rumah tu macam dah banyak. Macam normally dulu 10 rumah tu macam tak ada benda lah kan, kita macam masih boleh continue. So sekarang a bit macam readjustment punya time lah. Rabak Habib, 8 rumah, apa rumah semua. Serius Sih. And every house ada makan. Semalam tu, malam yang last tu, pukul 9 lebih, 10 lebih, macam makcik masih cakap lagi lah, kau makan lah. Kita tak nak makan, orang ambil hati pula kan. Yalah. Makan, itu kira dah sampai kat sini pun makan sikit lah. Hati orang untuk rasa apa. Actually kalau cakap pasal ni, dia lah hari raya ke berapa dah? Keempat, kelima Keenam lah Keenam. Okay, I think menu masak tu dah mula tukar. So a bit simpler now. Kita mungkin dah start serve soto ayam, mungkin mi soto atau mi siam dan sebagainya. Mungkin benda-benda goreng-goreng lah. Mi birthday lah, they call it lah. So I think lebih ringkas dan I think depending on what kind of crowd. Tapi I suka juga kadang macam depending. Kadang kita panggil open house. Kalau open house, benda tu you tak boleh control. Diorang datang anytime they want. Kita tak boleh control benda tu. Tapi I suka lebih macam arrange schedule. Yes. So at least you dapat quality time with your guests, and then you dapat hidangkan benda tu betul-betul. Daripada macam kita set satu buffet spread gitu, just okay biarkan people come and go kan. Macam betul juga, bila kita raya kan, I rasa kita memang nak jumpa orang pun, nak buat-buat kan. So having that yang lebih schedule, dia lebih elok sikit kot. Tapi different group, different style lah. I think for families, kita lebih suka ramai-ramai. Kita biarkan open lah, ramai-ramai itu yang sebelum ni tak ada kan. Jadi for my case, I think first day tu memang ramai lah dekat rumah my mother, and semua dapat kumpul and macam biasa orang pekik kat pintu, Assalamualaikum, macam kecoh kan. Macam tak pernah dengar, dah 2 tahun cik benda ni kita tak dengar. Suddenly budak-budak lari macam, weh nak gina. Betul. Dia kecoh, ada panik pun ada juga kadang-kadang kan. Yes, of course. Macam I mean macam jiran tetangga kita suddenly raya suddenly without all that. But I think we know lah where we are going to lah. We are talking about our hari raya. I think ni benda yang topik yang terkecoh lah. Kira orang datang rumah, orang tanya, kau kemarin kau ada masuk Johor tak? Kau raya siang 30 hari ke 29 hari? Yes. I think this is something where, I mean of course it's sensitive to talk about di kalangan masyarakat, or mungkin masing-masing ada pandangan masing-masing. So obviously for me as a layman person also, I have my questions also. I need to know why, dari segi hukum, dari segi law, Islamic law atau hukum negara and all that. So I think it is okay for us. It's okay for me to ask question and all that. I hope masyarakat taklah macam ambil benda ni sebagai benda macam kita nak kecam. Tidak lah. This is an educational thing. I think kita boleh belajar, kita boleh ambil sesuatu, boleh mempelajari sesuatu daripada topik kejadian ni lah. Kejadian yang berlaku. Because aneh lah, banyak soalan, terlalu banyak soalan sangat. And I think if coming from me directly as a layman, I follow the mufti lah. I think it's not from only right lah for me to from you je. Benda ni like banyak kali kejadian ni berlaku juga. Dan tak berlaku di Singapura, dan bahkan berlaku di merata dunia pun. Tentang understand. Bukan ru'yah, kita tengok anak bulan ni ada tak ada dan sebagainya kan. And apa yang berlaku kali ni, I notice what I observe dekat, which is online lah kan, kita punya netizen kan. Diorang bukan dari sudut marah satulah. Kita tak cakap pasal adab ni, semua belakang cerita lah. Kita akan talk about that. Hari ni hari tu lah. Yalah. Tapi people are more concerned now. People are more concerned, but people are more educated now. And for them, dorang pun belajar
sorry sir, am I right to say like macam information now terbuka, tersebar luas kan. So people macam have second point, second opinion, third opinion and so on kan. Betul. And people dah start to study about all these things. And kita cakap pasal anak bulan ni, dia bukan involve only negara kita. Understand. And negara kita tertakluk juga dengan negara-negara jiran. Dan benda ni happen whereby orang rasa pressure sebab negara-negara jiran buka. Kenapa sampai kita tak buka ni? Kenapa boleh jadi macam gitu kan? So masalahnya is masyarakat kita bukan marah. Masyarakat kita dia concern. Okay. Ada yang nampak marah dalam ekspresi dia kan. Cuma concern / marah lah. Macam social media ni kita tahu social media ni adalah wadah yang baik tapi kadang-kadang boleh jadi fitnah. Dari sudut orang punya komen, kita tak tahu ekspresi dia orang macam mana, whether dia cakap benda tu untuk mufti ke untuk siapa-siapa, tapi rata-rata semua are concern about kita puasa tak puasa ni. Jangan pula kita puasa sampai kita dah tahu besok dah raya. Jangan pula kita tak puasa habis 30 hari kan. So nak balance between the two dia nak dapat kedua-dua benda takut ni. first Syawal haram pula puasa. Like macam-macam Yes, senario. correct. Dah semua dah nampak ni first Syawal tak boleh sih, ni Nabi tak bagi kita puasa semua gini. So first kita syukur yang masyarakat kita dah ada awareness dalam benda ni. I nampak masyarakat kita dah masya-Allah, diorang dah tahu pasal agama. Dulu it's good. Diorang show concern. Kita pun tak nak masyarakat kita just mufti cakap gini ikut je lah. Salah satu benda yang I rasa with all due respect, kita memang harapan kita is semua yang datang daripada mufti tu memang kita tahu yang terbaik. Diorang dah ada panel-panel diorang yang terdiri daripada orang-orang yang memang well trained, expert dalam benda ni. Tapi masyarakat pun berhak untuk adakan suara lah macam betul ke? Sebab berlaku isu. Kalau semua sepakat, I think semua okey. Kenapa boleh mula Ramadan sama dengan lain? Kenapa penutup Ramadan tak sama dengan lain? So ini yang berlaku, benda ni, ini yang hikmah dia adalah ilmu falak ni terbuka. Orang start to know about pasal ilmu. And I think lepas ni dia akan membawa kepada orang ramai to continue to learn about this particular matter, which is a good thing kan? If you look at the bright side, actually kalau orang follow hal ni, mungkin along the way ada educational element di situ. Of course. So macam like for me, I tanya satu soalan. I macam like for me, yes, mufti cakap kita puasa one more day, and obviously kita pun nampak lah social media dia and all that. I mean, you know, the IG stories and all that. I feel for him lah. To be honest, it's not easy to be in his place, making satu decision for the whole lot of us. It's a big decision. Apa kan kalau you can imagine being in his shoes? Brother, kalau I mufti I would make calls also say. I mean like, you are making, but my respect for him is dia percaya dalam ilmu dia dengan dia punya practice dia and whatever that dia rujukkan tu. So I think that and bukan dia seorang lah maksudnya. Of course. I mean, coming from a layman, I think he has done his homework, obviously. With that short time, you pukul 5, you nak kena announce benda tu just before maghrib. Mana nak gosok baju raya? Nak pasal lantai. No, my understanding is according to hukum, it must be before sunset kan? Lebih kurang. So lebih kurang. Malam ke-28 tu lah. Correct. But then, I can understand. But I have one question though, actually. I was discussing with my wife lah. I said, I mean, again, coming from someone who is layman. If let's say the other side say it's Syawal, so kita belum. Now what about the Islamic calendar then? Now if we are first Syawal, then they are second Syawal. So what about we enter the cycle of calendar when they become first Zulhijjah, we become second Zulhijjah or things like that. So that's my question. Biasanya dia ada a bit of a buffer lah. Understand. Because of the way that the calendar works kan. So memang ada tarik pula 28, sedikit. 29. Memang macam itu. Oh okay. And memang so they don't have a standard, let's say macam normal calendar January to December is fixed. But Islamic calendar is still based on bulan. Okay. Anak bulan. That's the advantage of the lunar system lah. Which is the best calendar lah. Betul lah. Okay. Sebab like pakai mata dia macam kalender ni kadang-kadang Allah bagi rezeki kat kita. So kalau bisa kata raya awal is rezeki lah. Macam kalau you ikut kalender yang kita biasa, which is Masihi kalender, everything is fixed. Everything is 30 days. Ada bulan 28 hari. Saya kata Februari understand. Tapi bulan-bulan Hijri Allah memang dah letakkan 28, 29 dan kadang-kadang 30.
So benda tu main kat situ je lah, which is 28 lah, which is selalu 28, 29. What do you think is the most concerning matter yang orang tak puas hati on the ground apa, kalau kita boleh nak faham Tak, it's not only people on the ground, it's about following the rest of the country. Yes. Bahasa sekarang ni is FOMO the fear of missing out I don't know lah what that means, but I think so. Probably why Malaysia say okay, why Brunei say okay. Because of social media lah. It's the hype lah, it's the hype. Tapi kalau if we can zoom into individual punya ilmiah, then that will we have to base on mufti. That's the thing of social media. Imagine dulu kalau tak ada social media, do you think that this will happen? Kecoh-kecoh ni tu? No lah, I don't think so. That's the thing kan? Because obviously there's a TV. Waktu ni mufti will announce, like how prime minister selalu announce benda kan. It's the same. So we follow. Like it's just that too bad lah. I mean, I feel sorry for him lah. I think to build the trust also is one thing. Correct. Yes. Kita boleh jadi mufti, kita boleh jadi orang atasan dan sebagainya, tapi tak semua yang bawahan kita tu percaya kat kita. So I think benda ni it takes a lot lah to be a leader. Sahibus Samaha kau dah ready dengan benda-benda yang akan berlaku ni, which is benda ni happen second time after COVID pun. Bila dia kena COVID, tutup masjid. Man. Kecoh babe, tutup masjid. Man. Oh my god. And alhamdulillah kita punya asatiza memang di belakang mufti, dan ada juga asatiza yang berbeza pandangan. Cuma kita tak utarakan apa yang perbezaan tu, dan kita rasa macam is part of the ijtihad yang mufti buat. Dan mufti lebih tahu tentang kemaslahatan masyarakat kita, kena dengan kita punya waqi' yang berlaku ketika itu, apa yang masyarakat kita perlu. And I rasa dari sudut apa yang berlaku baru-baru ini, Hari Raya, kira mufti took a very safe punya decision. Understand. I mean safe for everybody lah. Tak nampak, okay, tak nampak, senang aje. Sekarang aku tak nampak, sekarang aku yang kena check. Aku bertanggungjawab atas fatwa ni. Aku bertanggungjawab atas jalanan apa yang aku kerja nak dia kan. So kalau misal kata benda ni jatuh pada, aku cakap hari ni raya, akan ada orang pertikaikan juga. Tapi dari sudut clear cut whether benda tu raya tak raya, aku tak nampak anak bulan. So he took the safest way, which is Nabi kata 30 hari. Okay, educational. Bila diorang cakap anak bulan ni, let's talk about the bulan lah. Mak dia pula. Let's talk about the bulan. Anak bulan belajar, anak belajar juga. Okay, so when they say bulan, so dia, let's say ni bulan lah. So it's covered lah. It's covered. So nampak sikit je. So that is called the anak bulan. Yes. We are referring to. And in all honesty, if you actually look at the image yang anak bulan tu kan, even if it's clear kan, it's susah nak identify tu. Okay, sorry, I want to clarify deeper. So it's the little crescent that come out. Correct. It's the anak bulan. Correct. So consider that's the lunar month. Betul. And a new month. Correct. Betul tak? Okay. Hopefully you all faham. Itu pun susah. Even if we know the shape, susah pun nak nampak. Susah Kalau betul-betul dari jauh pakai susah. What they use diorang pakai that teropong. Boleh nampak, ada kadang boleh nampak, tapi tengok pada daerah lah. Sebab kita hidup kat Singapura bukan padang pasir yang kosong, tak ada blockage, tak ada awan, tak ada apa. So itu pun memainkan peranan yang besar. Sebab bulan ni you kena tahu dia ada 3 stages. Pertama dia panggil Badr. Badr is the full moon. Alright. Dalam bulan, any bulan dia akan jadi Badr. Dia akan full moon lah. Sebelum anak bulan tu ataupun setelah anak bulan tu keluar, dia akan jadi hilal. Hilal is the crescent lah. Crescent. Al-hilal. Started from Mahaq. Mahaq is kosong. Mahaq. So end of the month dia akan jadi Mahaq. Badar dengan Badar hilal. So bila dia Mahaq tu kosong, bermulanya dia keluar hilal tu, itu yang dia panggil anak bulan. So kita raya pada awal syahr awal bulan kan, ataupun pada penghujung bulan ni, nak determine whether di akhir bulan, kita kena nampak that anak bulan tu, which is susah nak nampak anak bulan. Pasal kita nak kena nampak that satu line tu. Okay, question nombor 2. Question nombor 2. Dia keluar gitu just stay satu hari ke, atau dia akan pelan-pelan buka? Itu depend lah on bulan dia. Depend on negara tu. Ada orang nampak clear, ada orang tak nampak clear. Yes. And going back to the issue, I suka apa tahu tadi cakap macam benda kan, people are going to differ on this matter. Correct. And banyak isu dalam agama, kalau kita fikir balik, dia lebih banyak isu ikhtilafat. Ikhtilafat ni berarti difference of opinions daripada benda ikhtilafat. Orang Melayu sebut ikhtilaf. Maafkan khilafan ku kan. Benda khilaf ni memang banyak, and lebih banyak benda khilaf daripada benda yang kita setuju pun sebenarnya. But from a perspective of leadership, kadang-kadang elok untuk kita mementingkan kesatuan umat
over these issues yang berbeza-beza kadang-kadang. So daripada perspektif mufti, again lah, looking at this particular perspective of kita, kalau kita rasa kita ni mufti kan, fikirnya adalah macam mana kita nak menyatukan apa yang lebih banyak manfaat daripada mudaratnya. So ini yang kadang-kadang kita Dia kena bagi masalah, kita kena try and understand lah. Understand. Masing-masing orang cakap pendapat aku macam gini, pendapat which is also a problem of our time lah. Semua orang ada pendapat kan. Semua ada pendapat. Yes, everybody has their own opinion. Everybody have their say. Everybody feels that they are entitled to say something. Yes. I'm fine with people having opinions, tak masalah. Yep, Cuma yep. dua benda lah. The first one is you need to ensure that whatever that you opine is substantiated lah. Okay. Apa kau punya expertise kau? Apa yang kau belajar? What makes your opinion valid? Kan semua orang cakap pendapat aku. Ada sandaran lah. I punya bahasa kasar. Kalau orang cakap macam tu, pendapat aku macam ni. Why should I matter about pendapat kau? Ini bahasa kasar ni. Faham. Number two is also, walaupun ada banyak pendapat, lagi satu is macam what backs all of pendapat ni. So isu-isu ini yang I rasa yang kita kena be a bit more. Okay, macam for example kalau kita translatekan benda tu pasal bola let's say lah, senang analogi bola lah. Okay, someone yang tak pernah main bola, someone yang main bola hujung minggu, tapi dia duduk orang corner kat kedai kopi, ini kaki bangku lah. Okay. Dia comment about Ronaldo patut tendang macam ni. Ronaldo Benzema tak boleh dapat Ballon d'Or tahun ni. Alamak, okay, macam cerita dia. okay, faham. Macam kau pernah main bola? Kau pernah at what level kau main bola tau? Macam okay, you have an opinion. If someone like maybe abang Fandi Ahmad say something, then baru kita valid lah. Fandi Ahmad sih. Fandi Ahmad sih dia dah main ni, dia dah main tu. Tapi walaupun pada penghujungnya pandangan dia tu kadang salah pun. Betul tak? Betul. Could be salah. There is a possibility. Could be possibility. Cuma rata-rata betul sebab based on pengalaman dia. Based on pengalaman And ilmu dia. Ilmu. And itu balik pada sejarah Nabi yang Nabi di antara orang yang bukan tak tahu pasal peperangan. Okay. Tapi Nabi tanya pandangan sahabat. Betul. Macam peperangan Khandaq, Nabi tanya Salman Al-Farisi. Oh yes, I know that story. I know that story tu nak tunjukkan yang even kita tengok zaman sekarang pun mufti tak buat that decision seorang-seorang. Correct. Okay. The collective So zaman Nabi pada sahabat Salman Al-Farisi tu buat that decision, dia ajukan kepada Nabi, dia bagi opinion. Sahabat lain ada tak agree? Sahabat lain ada tak agree? Yes. Sahabat lain ada tak agree? Kenapa orang Parsi nak bagi kau pandangan pula? Tapi dari sudut pandangan dan kewibawaan ilmu Nabi yang Allah berikan kepada Nabi, Salman Farisi layak sebab orang Parsi terkenal dengan mereka punya ilmu dari sudut peperangan, strategi diorang. So berbalik kepada hikmah yang berlaku pada ketika raya kita ni, is at the end of the day, apa yang kita keluarkan pandangan kita pun, dia berbalik kepada orang yang lebih pakar daripada kita. Betul. So apa yang dia berikan kadang-kadang tak sama dengan kita. So this is how we learn. Exactly. Untuk just ikut, walaupun kadang-kadang at the end of that story kita tahu ya actually dah raya pun. Kalau raya gitu, you faham tak? Kalau raya, misal kata kalau jadi betul-betul raya pun, tapi at least he done his job. Correct. Dia dah, aku play safe dia. Setidak-tidaknya the last word that kita boleh sandarkan is kita respect dia lah. Dari sudut keilmuan yang kita tengok dari sudut keilmuan dia. Betul. You naik aeroplane, you boleh cakap dengan pilot ke? Kau kanan patut sikit, jalan sini tau. Kanan sikit. Asal kau lalu Melaka, kau Lambat boleh sana, jalan cepat sikit. Press minyak. So banyak senario yang even cerita Nabi Musa kalau you tengok dengan Khidir. Yes. Ya, dia tak tahu apa that first. Itu lagi pengajaran yang kau diam. Suddenly asal kau bunuh dia? Dia tak tahu kan dia ni. Tenggelamkan kapal. Yes. Bunuh budak lelaki. Yes. Pecahkan tembok. Yes. Benda-benda yang asal kau buat And Musa felt that aku ni patut orang yang paling layak aku, Allah bagi ilmu dan sebagainya. Betul. Itu pun Musa. Ini tak banyak Musa sangat. Ini Musa Musang. That's the thing. Kita okay dengan orang berpendapat. Betul. Cuma you need to know your place. And kalau pun nak sarankan, elok-elok lah. Itu je cerita dia. The reaction yang sekarang ni because of social media juga. Because of social media pun benda tu jadi. And kita tak nafikan benda ni kenapa happen to Nabi Musa. Sebab Nabi Musa berlaku satu peristiwa yang Allah kata aku nak kena ajar dia macam mana nak rendahkan diri dia sikit. Sebab dia dah in a way Nabi Musa seakan-akan macam dia tahu banyak benda lebih daripada kaum dia. Understand. Dia at some point. And Allah kata itu which is Nabi Musa dengan Allah SWT boleh berbual sih. Yes, correct. Nabi Muhammad pun berbual dengan kira dia boleh ada wahyu, ada wasilah untuk dia berbual. Itu pun Allah SWT ajar juga untuk Nabi boleh dengar pandangan orang lain. And Nabi Musa pun
Wa kallamallahu Musa taklima. Dalam Quran Allah berbual dengan Nabi Musa berbual biasa tau. Yes. Maknanya dia bukan Allah tak tahu pun Nabi Musa layak, and bukan Nabi Musa tak tahu pun Allah apa yang Allah plan untuk dia. Tapi ini adalah satu pelajaran. Ya, satu modul lah untuk dia. Satu satu pelajaran. modul yang kau nak Betul. kena dengar pula. Kan macam gitu. Could be ada orang yang lebih pakar daripada orang-orang yang falak yang kita tahu. Could be ada orang yang betul lebih pakar, and dia cakap si dah raya tau. Cuma dari sudut adabnya, Kesantunan tu ada. tak layak untuk keluarkan pandangan ni sebab kita ada leader yang dia punya view lebih besar dan lebih jauh. Yang kita mungkin tak tahu juga apa yang dia punya mufti Betul. punya Dia punya inputs lah. All it is, dia all punya little panel inputs. yang orang-orang duduk dengan dia tu dah fikir jauh tentang ni. Could be betul, could be salah. And even pun dalam kita punya agama kita, kalau seorang mujtahid itu kalau salah pun dapat pahala. Pahala satu. So he means dia dia try. Kalau betul dapat pahala, kalau dia salah pun dapat pahala because he tried his very best and he was sincere in doing it. Exactly. So I think daripada benda ni berlaku, banyak yang dah belajar lah. Something come to my mind talking about betul pahala, salah pun pahala. Something like you baca Quran, you baca betul dapat pahala, baca merangkak. Padahal merangkak tu ikut salah saya meaning dia. Tu yang dapat pahala juga. Double pula tu. Yeah. Itu dalam hadis Nabi memang very clear kan. Yalah. Even Nabi gunakan istilah wa huwa yatata'u. Macam tak nak macam tengah merangkak membaca. Atau bergagap sikit. Gagap ke and benda tu Ini bukan gagap pun, ni mufti kita ni. maknanya dia walaupun Dia manusia babe. Ada yang walaupun, kita fikir dia manusia. kalau sekalipun satu hari benda tu kita tahu salah pun, alhamdulillah dia dah try demo best untuk lengkapkan kita punya ibadah. Itu yang the least that we can show is support and the trust. Seperti mana kita boleh naik aeroplane, kita ada that trust. Kita Walaupun trust to pilots, kita tahu ada turbulence, kita tahu aeroplane tu pun boleh jatuh atas izin Allah SWT, tapi he tried his best. So macam tadi balik pada yang Quran tu, Kelakar kalau pilot ni tak try dia best ya. Aku naik. kalau Dek, aku dengar nari, kita 3 orang, kita nak kasih kau satu idea. Kau jalan yang dekat laut punya. Kau instead kau jalan kat Rendah land. sikit lah. Jadi aku boleh ambil gambar macam kata. Rasa kita kena belajar. Ada orang yang ada authority untuk buat ni benda. Dan at the end of the day, even you tak agree dengan dia, but you have to respect and follow lah. If you tak nak follow pun, you don't need to bising-bising lah. Ajak orang lain untuk go against dia. Ajak orang lain untuk kecam dia ke dan sebagainya. Because at the end of the day, he tried his best. Walaupun at the end of the day, you akan tahu benda tu could be betul, salah. Macam orang aeroplane, kadang-kadang experience pun boleh jatuh. Correct. Ya, pasal kalau from what I know lah, ada kawan-kawan pilot cerita juga, because dorang kadang macam why turbulence teruk sangat turbulence ni. But then after that dorang cakap you must understand sometimes we take this is like mild turbulence. If we go the other way, it could be the severe turbulence. Because why? How they found out whether that is mild or severe? Okay, satu through radar tu. Second through communication dengan kawan terbang yang lain yang dah lalu tempat tu. Dia hantar information kat belakang, dok, aku tadi lalu sini teruk kau ambil yang sini sikit, ambil kanan sikit. So these are things that kita tak tahu. Mufti internally dia dah buat dia research and all of course, benda ni so kita tak boleh just say impact that dia besar. Mesti dia akan prepare benda ni pun. And you cakap pasal turbulence. Ada satu abang ni yang belajar dengan iPhone, dia cakap ada turbulence you boleh detect, ada you tak boleh detect. Betul. Ada you tak boleh detect. So bila dia termasuk tu, dia kena cepat-cepat untuk dia offkan autopilot, untuk dia gerak tempat lain. And benda ni that's why make them kira pekerjaan orang ni very risky. Instinct, sometimes instinct pun play a part. How you judge. So this is experience. Benda-benda experience. Dalam apa jua pekerjaan yang kita buat pun, memang experience dengan knowledge will play a big part. Tapi at the same time, judgement kita dan fault benda akan berlaku. Any error boleh berlaku. Because semua atas izin Allah SWT. The thing that I take away from this is again lah, kita, macam mana kita as a society, kita kena be more graceful lah. Yes. Benda-benda macam ini berlaku, telah pun berlaku dan akan berlaku pada masa depan. So we need to mature up and then believe in the scholarship yang kita ada. And ada orang akan setuju, ada orang tidak akan setuju. But then that's the thing, kadang-kadang dalam masyarakat, ini again ini observation ada orang yang kadang-kadang dia nak semua benda sama. Yes. Ada orang pula dia tak boleh benda lain sikit tau. Ada orang buat lain sikit dia freak out. Ni ajaran apa ni? Dia macam cepat freak out. Ada orang pula tak. Semua benda boleh. Dia kira asal boleh. Asal boleh je. Pun masalah juga. I think we need to go with a very very methodical
approach. Methodical. Methodical. Itu benda apa tu methodical? Explain sikit. Maksudnya ada dia punya cara dia lah. Yes, Okay, yes, we yes, realize that dalam agama ni ada perkara yang diperselisihkan, ada benda yang dipersetujui. Kalau dalam urusan yang berbeza ni, kenapa dia berbeza? And mungkin satu benda yang mungkin I'm not sure, this is personal my opinion lah. If there was better clarification, it could have been a bit better. Maybe. Personal lah, ni personal More lah. transparency. Transparency. Pasal ni benda raya, orang Melayu kita sensitif sikit. Kalau lambat masuk Syakban tak apa. Wah, Lambat masuk Muharram tak apa. Jangan lambat betul masuk lah. raya. Itu isu dia. Lepas tu awal-awal cakap ada FOMO pasal Pasal daging tengah masak weh, lama mau tunggu. ataupun belum masak weh. Dekat Malaysia, you ada kawan-kawan Tiba-tiba raya. you ada kawan-kawan Tiba-tiba Malaysia. raya, yes. Rambat Banyak, lah. banyak. Ada kawan kita yang pergi Johor apa semua cakap, apa cerita? Rumah mak aku ni belum siap langsung, pergi pasar-pasar dah tutup ke tempat kan. Yes. So dia benda senang cakap boleh settle lah. Dua-dua ada kemudaratan, dua-dua pun ada kebaikan. Betul. Kalau yang nak raya awal, ada orang tak agree. Asal kau nak raya cepat sangat ni? Besok aku dah siap semua kan. Yes, Bila yes, kita yes, yang belum raya, kenapa tak raya nari? So dua-dua ada pandangan masing-masing. Again, after all kita dah tapis-tapiskan, dah filterkan semua benda about the facts and all that. Last, I think berbalik kepada kita sangka baik lah dengan mufti kita. Sangka baik, and lagi-lagi bulan baik. Kita respect dia. Bulan baik, and kita 1 bulan dah bertugas lumus mencari kebaikan. Betul. Dan kita setiap hari meminta pengampunan daripada Allah, dan kita pun cakap dalam kita podcast, kita minta pengampunan, dan kita juga kena ada sifat pengampunan tu juga. Kita kena ada sifat yang selalu memberi ruang lah. Kita bersangka baik lah. Sangka baik. Seperti mana Nabi kata, kalau kau nampak satu saudara kau melakukan benda yang kau rasa macam tak baik, kau cuba cari alasan untuk nampak benda tu baik. Cari angle Cantik mana dia yang punya, macam cantik susunan kata. So itu benda tak baik. Macam seperti mana Nabi yang satu sahabat yang dia kata dia zina. Berapa kali dia ulang-alik dengan Nabi. Nabi kata mungkin kau tak sampai zina. Sentuh je lah kau kan, sentuh. Padahal dia tahu tau. Dia dah accept the fact that dia zina. Kalau Yes, Allahu correct. wa rasuluhu a'lam. Allah akan berikan semua pada Nabi. Nabi dah tahu. Cuma sifat yang Nabi nak tunjukkan bersangka baik kepada orang tu, itu adalah satu sifat yang lebih tinggi daripada kita nak meletakkan hukum dia yang could be dia buat jahat. Tapi bersangkaan baik kita tu adalah satu value added untuk diri kita. Supaya kita try to extract that thing away lah. Cari ruang supaya kita nampak ada kebaikan. Even dalam talak pun kan Nabi kata, dalam Quran Allah kata fa imsakum bima'ruf atau tasrihum bi ihsan. Maknanya dalam berlaku pergaduhan ke, dalam berlaku you dah lepas kau dah nampak kejahatan, cuba cari ruang-ruang kebaikan yang dia pernah berkhidmat untuk engkau. Contoh macam ada benda besar berlaku dah. So benda ni kepada orang-orang lain pun, dalam apa isu dalam agama pun, kita geram, kita marah. Tapi at least ada rahmat sikit lah. Cari ruang yang mungkin dia terlupa, mungkin dia ni. Ada satu riwayat menarik Nabi dengan isteri Nabi Safiyah binti Huyai. Safiyah ni antara isteri akhir yang Nabi kahwin. Asalnya daripada orang Yahudi awalnya Nabi kahwin. Tapi bila Nabi kahwin ujung ni, ada riwayat-riwayat sebut Nabi kahwin dalam keadaan kemungkinan tak semua orang dapat tahu. Yalah, kalau sekarang orang kahwin social media apa semua. Dulu you imagine kat Madinah time tu tak sampai lah berita. Berita tak sampai. Satu ketika Nabi tengah iktikaf kat masjid, Safiyah datang nak ziarah Nabi. Bila Nabi nampak Safiyah, Nabi kemudian nak balik dengan Safiyah lah. Bila nampak pada jauh, tiba-tiba ada sahabat nampak Nabi dengan Safiyah. Diorang nampak Nabi dengan Safiyah, diorang agak tak kenal Safiyah ni siapa ni. Jadi diorang dah mula macam, ini Nabi dengan perempuan mana ni? Lebih kurang macam tu kan. Of course lah. In that narration, sahabat-sahabat tu jalan tempat lain. Okay. Berarti apa? They tell themselves, aku tak nak fikir buruk, aku jalan tempat lain. Nabi bila nampak dua orang tu, Nabi pergi kat diorang, Nabi kejar, Nabi cakap, ini isteri aku yang baru kahwin, nama dia Safiyah binti Huyai. Sahabat-sahabat rasa, ya Rasulullah, so sorry, kita tadi, inilah kadang-kadang syaitan bisik dan sebagainya. Nabi cakap, inna syaitan yajri majrad dam, kata Nabi. Betul lah, memang syaitan tu bergerak dalam manusia ni kadang-kadang melalui peraliran darah. Nabi cakap macam itu. Ini ada perbincangan lain lah. Tapi maksudnya, pertamanya kadang-kadang benda-benda macam ni berlaku. Of course. Hari-hari. And bila berlaku, kita punya, when we see these kind of things, kita cuba nak fikir baik, number one. Betul. Kalau kita boleh on the other hand, the receiving end, boleh explain, kita explain. So dua part lah. Dua-dua main peranan lah. Exactly. Dua-dua main peranan. So ini yang kita kena baca, I think. Sebab tak semua orang yang ada ketakwaan para sahabat. Betul. Tak semua orang yang kalau kita nak kejar kalau kita ni ada ilmu sahabat, wah memang. And imagine you tengok, itu Nabi tau. Expectation sahabat, Nabi tu maksum.
Yes. Nabi tu takkan jatuh pada kesilapan dan sebagainya. Bayangkan Nabi tengah dalam keadaan yang ni siapa sih dengan perempuan mana? Lagi you macam sikit darah betul dia ajar kita. Faham tak? Yes, Dari yes. sudut That's the normal human punya thinking. punya Yeah, pahaman. layman punya Kau thinking, ajar aku macam gini. Aku disappointed sih dengan kau. Faham tak? Yes, yes. So ketakwaan sahabat tu yang kita kena instill dalam diri kita. Which is kalau tak perlu and kita letak trust lah. Ni ustaz aku ke, ini bapa aku ke, ini mak aku ke. Mungkin ada benda yang berlaku. Nabi pun padahal tu Nabi tak payah nak explain apa. Tak payah nak explain. Siapa kau aku nak explain kat kau. Tapi Nabi explain sih. Wah, dia turunkan darjat dia and So explain memang dua-dua ada peranan yang besar. Even orang-orang atasan pun sebab masyarakat concern. So saya cakap benda ni balik kepada masyarakat punya keinginan nak tahu lebih. So bila kita sebagai orang yang ada pangkat dan sebagainya, kita pun harus memahami lah concern tu. Understand. And dari sudut masyarakat pun kita kena banyak bersangka baik lah. Sebab kita tak layak untuk tanya benda tu. I think zaman sekarang lagi dengan information is everywhere now. People can use, macam you cakap fitnah. Kita boleh just take one point and say, go against you with this point. Betul. So I think that is where, macam let's say maybe as someone macam leader dalam organisation should come down to turun padang lah. Of course. Turun padang and explain. It's a two-way channel lah. Betul. Lepas tu kita nampak kan social media, lepas tu baru Mufti keluar statement. Dr. Firdaus keluar statement. And Alhamdulillah benda tu meleraikan banyak-banyak Betul. sangkaan-sangkaan tidak baik yang datang. And masyarakat start to this transparency yang kita nak. Betul. And benda ni bila dah diketengahkan baru ni aku belum belajar lah. So aku tak tahu. Yalah, faham. Jadi syaitan tu dah mati dah. Yes. Hasutan syaitan tu dah tak ada. Syaitan happy gila bila kita gaduh lah. Last minute tau. Baru tak ada, baru keluar jail pula tu sekali. Hujung baru masa ni tu sayanglah kalau hujung-hujung tu. And benda ni dah banyak kali berlaku. Benda ni dah banyak kali berlaku. Harapan kita insya-Allah lah dengan concernnya masyarakat pun Allah SWT tak hapuskanlah dosa-dosa kita dengan itu. Sebab semua tengah bersemangat menuju ke arah kebaikan pun. Betul. Cuma kadang-kadang ada yang terlepas dari sudut cara mereka. The way diorang express diri diorang. Dan harapan dia tu insya-Allah lah kita harap benda ni satu pengajaran. Akan datang benda ni berlaku, kita akan take it easy. Kalau tak benda raya, benda lain pula kan. Macam COVID lah, macam COVID scary, masjid tutup pun satu benda yang tak pernah sih masjid tutup kan. So jadi the reaction on the ground, halang kita daripada pergi masjid kan. The reaction on the ground. Then after that buka solat tu, mana boleh solat tu, Allah terima ke tidak solat tu. You know, those all these I think COVID punya itu lagi ujian lagi. Yes, of course, correct. You imagine kita dengar daripada orang yang hari-hari memakmurkan rumah Allah. Bila kita dengar, kita faham juga kesian orang. Betul. Tapi cuma nak convince orang untuk babe, ni benda wabak ni. Yes. Zaman Nabi waktu ta'un pun kan, waktu wabak tu pun Nabi suruh kita solat kat rumah. Itu yang senario yang Allah tahu akan datang zaman macam kita ni. So kita ikut benda tu. Tapi tak semua orang terima benda tu. Sebab masyarakat kita tak nak terima perubahan. Yes. Benda ataupun tu perubahan itu susah. Perubahan tu macam kalau lagi benda datang mendadak, tiba-tiba tak ada okey je, apa sakit biasa je. Dan antara hikmah masjid satu dunia ditutup, kita tak nak jadikan masjid kita tempat plot dia tu. Jangan sampai masjid kita ni mahatta al-amrad, tempat wabak amrad tu, penyakit tu dimasukkan, ditambahkan dan sebagainya. I think alhamdulillah lah, I hope through this discussion kita belajar kita we learn a lot lah. Mudah-mudahan kita pun, the viewers back home pun dapat macam all this little information to say alhamdulillah, that kita dapat we learn belajar something. Kita belajar sesuatu, kita kurangkan marah-marah kita. And alhamdulillah dah raya pun dah enjoy. Dah enjoy, dah makan rendang, kita pun dah happy sekarang. Banyakkan sangkaan baik. Yes. Dan carilah celah-celah mana yang kita boleh dapat benda-benda baik terhadap orang. Educate ourselves. Betul. Okay. Sampai sini saja, insya-Allah kita bertemu pada episod yang akan datang. Enjoy.